سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pada muka surat berapa? 141. Mana? Satu empat enam. Ini khilaf. Jadi 141, 146 Baik, insya-Allah 146 hadis yang ke 203. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada hadis yang ke 203. Muka surat 147. Tapi dia punya hadis dia ada di 146. Hadis dalam bahasa Arab dia tu ada di 146. Yang bahasa Melayunya 147. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam qala Syekh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir an Rabi' binti Muawwidh bin Afra qalat ba'athani Mu'adh bin Afra biqina'in min rutab wa alayhi ajrin min qitha zughbin wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhibbul qitha'a فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. Dia kata daripada Muhammad bin Ishaq, daripada Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, daripada Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu taala anha berkata, Muaz bin Afra, ini abang kepada Muawwidh ni lah, mengutus aku untuk membawa satu talam rutab. Satu talam rutab. Rutab ni maknanya kurma basah. Seperti mana kita dah bahaskan sebelum ni berkaitan dengan rutab ni, iaitu kurma basah ni. Dia punya proses dia sebelum jadi tamar, sebelum jadi kurma yang biasa orang makan waktu buka puasa tu lah, kurma Ramadan ni, warna hitam elok tu, dan ataupun warna koko ke dan sebagainya. Itu proses sebelum jadi kurma kering, kurma rutab tu. Kurma rutab. Kadang-kadang ada kurma yang dia akhir proses dia tu hanya jadi rutab, iaitu basah. Ada kurma yang memang dia punya proses dia sampai lepas daripada basah, lepas bila rutab, iaitu jadi tamar. Itu beza ya, tamar dengan rutab ni. Tu dia. Kalau tamar, tamar dengan rutab. Dan yang paling baiknya adalah ajwa lah. Ajwa, iaitu kurma ajwa ni kurma yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adalah hadis-hadisnya berkaitan dengan kurma ajwa. Jadi dia kata, Muaz bin Afra mengutus aku untuk membawa satu talam rutab. Di atasnya, atas daripada talam rutab ni, dalam tu ada rutab tu, terdapat buah Terdapat buah apa tu? Buah qissa zugb.
Qissa Zurib. Tuan-tuan tengok nota kaki 87 tu apa dia? Iaitu sejenis mentimun seperti tembikai susu dan di atasnya terdapat bulu-buluan halus. Ini timun, kalau di negara Arab ni dia timun kecil ya. Timun kecil kemudian dia ada bulu-bulu halus di timun tu. Itu dipanggil sebagai qissa lah, biasa orang panggil qissa. Qissa Zurb. Itu dia. Nama penuh dia Qissa Zurb. Itu dia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka buah qissa ni, jadi timun kecil ni. Maka aku, yakni Muaz bin Afra' tu, bawakan kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Di samping baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat harta yang sampai daripada Bahrain. Di samping Nabi SAW terdapat perhiasan, terdapat perhiasan yang sampai daripada Bahrain, iaitu hadiah selalunya kalau sahabat-sahabat mereka kita kata pergi menjual dan sebagainya, berdagang, ataupun ada sahabat-sahabat yang daripada tempat luar, maka dia kalau datang dia akan bagi hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Yang pertama sekali dia akan bagi hadiah ni kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Kerana dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ahli-ahli perniagaan Bahrain ni dia memang kalau datang ya, mesti dia akan bagi hadiah kepada Rasulullah. Kalau dia datang ke Madinah, maka dia mesti akan bagi perniagaan bagi hadiah kepada Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi SAW mendoakan mereka ni, ahli perniagaan daripada Bahrain ni, supaya rezeki mereka itu bertambah dan sebagainya. Dan memang rezeki mereka itu bertambah dan maju sampailah ke hari ini di Bahrain sana. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu caranya lah para sahabat ni apabila mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil perhiasan itu dengan sebelah tangannya dan memberikan kepadaku kepadaku ni ialah kepada Rubaiyah binti Muawiz tu. Kepadaku, yakni kepada Rubaiyah binti Muawiz bin Afra' tu. Ini menunjukkan apa dia tuan-tuan? Rasulullah SAW dia dapat hadiah, kemudian dia berikan pula kepada Rubaiyah ni, dia berikan pula kepada orang lain, menunjukkan betapa pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu dia. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ni perbahasan dia pun panjang lah ya, berkaitan dengan apa namanya. Cuma dia nak cakap di sini ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia makan rutab. Dia nak cerita di sini hadis ni ya. Sebab hadis yang kita baca bab ni tuan-tuan tentang buah-buahan Rasulullah tentang buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan. Cuma kadang-kadang ada dalam hadis tu ya, dia ceritakan samping saja daripada hadis. Dia nak cerita di sini ni tentang pemurahnya Nabi SAW. Tapi di samping dia cerita pemurahnya Nabi SAW ni, ketika tersebut berlaku keadaan ya, ada sahabat yang bawakan rutab kepada baginda Nabi SAW sebagai makanan buah-buahan bagi baginda Nabi SAW. Ini hadis-hadis begini untuk menguatkan hadis-hadis yang lain. Itu je maknanya. Begitu. Kemudian hadis yang ke-204. Hadis yang ke-204. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata apa? Dia kata an Abdillah bin Muhammad bin Aqil عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. Daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, daripada Rubai' binti Muawiz bin Afra' berkata radhiyallahu taala anha berkata,
Aku datang menemui baginda Nabi SAW dengan membawa satu talam rutab. Dia cerita balik ni. Dia maknanya dia letakkan balik hadis ni, nak kuatkan lagi. Begitu. Dan buah-buahan zurb, iaitu timun tadi ni. Baginda SAW memberikan kepadaku perhiasan sepenuh tangannya, atau perawi ragu, iaitu Rubai' berkata emas. Jadi ini syarah kepada hadis di atas, syarah kepada hadis yang sebelumnya. Cuma dekat sini ni kita nampak bahawa Nabi SAW dikatakan bahawa Nabi SAW dia ambil terus secekak yang dikatakan oleh perawi ini dengan makna kemungkinan emas. Kemungkinan apa? Emas. Dia ambil secekak, dia terus bagi kepada Rubai'. Tu dia. Dia terus bagi kepada Rubai'. Maknanya Nabi SAW tak tengok dah, tak pilih dah mana satu ni yang cantik, yang elok, tak ada dah. Nabi SAW dia ambil terus harta tu, dia bagi terus kepada Rubai'. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu pemurahnya Nabi SAW ni diwarisi oleh cucu cicit baginda Nabi SAW. Ini Sayyidina Hasan dan Husin, ya, diceritakan bahawa Sayyidina Hasan dan Husin ni dia dihalau oleh satu orang wanita. Dihalau oleh satu orang suami kepada seorang wanita ni, yang mana seorang wanita ni dia ajak Sayyidina Hasan dan Husin, cucu Nabi SAW ni, untuk makan. Bila suami dia balik, tengok ada Sayyidina Hasan dan Husin, dia halau. Tu dia, ini jenis garang sikit lah kan, dia pergi halau tu. Maka caranya Sayyidina Hasan dan Husin ni, mereka balik ke rumah mereka dan mereka ambil ternakan-ternakan mereka yang dikatakan, diriwayatkan lebih kurang dekat 10,000 kambing dia bagi pada perempuan tu. Ya, 10,000 kambing dia bagi kepada perempuan wanita yang menjamu mereka ni makan, sebagai berterima kasih. Itu dia, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kita kata pemurahnya Nabi SAW ni diwarisi oleh Sayyidina Hasan dan juga Husin dan juga keluarga baginda Nabi SAW. Bagaimana diwarisi juga oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Yang dikatakan, cerita yang dikatakan satu yang masyhur, yang mana ketika mana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha hendak bernikah kan. Jadi masa nak bernikah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia ada satu sepersalinan pakaian yang kita kata agak cantik. Maka sebelum hendak bernikah, tiba-tiba ada satu orang yang datang yang minta derma daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka di rumah dia tak ada apa-apa melainkan sepersalinan pakaian yang cantik tu, maka dia terus berikan kepada peminta sedekah tersebut. Ya. Maka di hari pernikahan dia tu, Nabi SAW pun tanya mana pakaian. Dia kata datang satu orang peminta sedekah, maka aku telah berikan pakaian tu kepada orang tersebut. Itu dia, ya. Itu hebatnya lah mereka punya, kita kata sifat, sifat ahli keluarga baginda Nabi SAW, ya, sifat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, sifat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dan banyak lagi lah cerita-cerita yang mana antara Sayyidina Hasan dan Husin, antara dua, yang mana ada satu orang ni peminta sedekah, dan dia ni ada hutang dan sebagainya. Kemudian dia minta kepada Sayyidina Hasan ataupun Husin, dia minta lebih kurang dekat 30,000 dirham, ya, untuk menyelesaikan dia punya masalah dia. Akhirnya disuruh kepada khadam Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin ni untuk berikan kepada dia. Kemudian dia minta lagi. Itu dia. Ya, dia minta lagi. Maka Sayyidina Hasan dan Husin pun, Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin ni diberi kepada orang tersebut lagi. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini Sayyidina Hasan ataupun Husin, saya terlupa antara dua. Okey. Jadi itu menunjukkan kepada sifat kedermawanan baginda Nabi SAW. Dan ada banyak lagi kisah, antaranya ketika mana
setelah daripada solat, baginda Nabi SAW terus pergi ke rumah baginda, ya, dia ambil emas yang ada di rumah baginda SAW, ataupun dia ambil Rasulullah SAW, dia ambil satu harta di rumah baginda SAW untuk menyelesaikan hutang sahabat dia, ya. Jadi di sini ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nak kita kata, nak maksudkan bahawasanya bukanlah Rasulullah SAW itu seorang yang miskin, tidak, ya. Macam setengah orang memahami bahawasanya Rasulullah SAW ni miskin, tak ada apa-apa, bukan, ya. Rasulullah SAW memang kita kata dia adalah seorang Rasul, seorang Nabi, dia adalah manusia yang terbaik, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia mempunyai harta yang banyak, tetapi hartanya itu telah diberikan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, ya, Nabi SAW sendiri pun, ya, sentiasa kita kata mendoakan, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan, ya Allah, ya, Nabi SAW lebih suka kepada, kita kata lebih suka kepada kemiskinan. Bukan bermakna kemiskinan tu tak bagus, bukan bermakna kemiskinan tu kita kata bagus, sebab ada juga hadis yang mengatakan bahawasanya kadang-kadang fakir itu juga boleh membawa kepada kekufuran, ya. Kefakiran itu juga boleh membawa kepada kekufuran. Tapi baginda Nabi SAW dia lebih inginkan kepada kehidupan akhirat. Dan Nabi SAW tetap juga dia menunjukkan kepada kita bahawasanya ada sahaja duit baginda Nabi SAW, ada sahaja harta baginda Nabi SAW, tapi semuanya diberikan kepada yang kekal abadi. Itu maknanya, diberikan kepada, kita kata, tempat yang Nabi SAW sendiri pun kita dah tahu terjamin selamat, ya. Nabi SAW dia adalah Nabi, dia adalah Rasul, bahkan dia adalah syafi', dia adalah orang yang memberikan pertolongan, syafaat kepada umat dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan begitu pun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap mengajarkan kepada umatnya perkara apa yang lebih utama untuk didahulukan. Begitu, ya. Bukan bermakna kita menolak 100% dunia, tidak. Tetapi di dalam, kalau contohnya kita tengok dalam Quran, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupa nasib kamu daripada dunia. Kemudian ayat selepasnya, dan akhirat itu lebih utama. Apa maknanya di sini? Akhirat itu lebih utama, dan jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia, iaitu akhirat itulah yang kita buat dengan sebenar-benar buat, yang kita cari dengan sebenar-benar cari, dan dunia itu kita cari untuk keperluan sebagai landasan akhirat. Itu sahaja, ya. Bukan bermakna dunia kita cari kemudian jangan lupa agama, dengan makna hanya sikit-sikit sahaja amal yang kita buat. Itu masalah. Orang kata 50% dunia, 50% akhirat. Tidak, 100% akhirat. Okey, 100% akhirat. Kalau ada 100% akhirat, 100% akhirat. Tetapi dunia itu untuk keperluan kita, sebagai wasilah untuk akhirat. Bukan bermakna melarang kita ni untuk cari harta, tidak. Tetapi biar harta itu untuk kekal di akhirat. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut tidak ada manfaat harta dan anak bini. Ya. Hari di mana hari akhirat tersebut tidak ada manfaat bagi mereka yang sentiasa mengumpul hartanya di dunia, kumpul harta di dunia, tapi bukan buat untuk wasilah akhirat. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Islam tidak melarang untuk kita mencari dunia, bahkan carilah dunia, tetapi jadikan yang utama itu akhirat. Itu sebenarnya. Itu dia. Tetapi nak sampai kepada kita memahami, ya, bagaimana untuk mencari kepada akhirat ini, mestilah dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilm. Siapa yang nakkan dunia, maka dia kena ada ilmu. Siapa nakkan akhirat, maka dia kena ada ilmu. Siapa yang nak kedua-duanya, maka dia mestilah dengan ilmu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini nak kata kedermawanan, baginda Nabi SAW dan juga keturunan baginda Nabi SAW, dan mereka yang cinta pada Nabi SAW sudah pastilah mereka ini mengamalkan sifat yang mereka ambil contohnya daripada Nabi SAW, itu sifat kedermawanan baginda Nabi SAW.
Nak cerita berkaitan dengan kedermawanan ni panjanglah tuan-tuan ya. Nak cerita berkaitan dengan kelebihan bersedekah yang Nabi SAW anjurkan ni sangat-sangat banyak. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun cerita. Dalam hadis Nabi SAW sendiri pun cerita. Sangat banyak. Ya, sehingga para ulama kita mengumpulkan kelebihan-kelebihan sedekah ni, tebal ni kitabnya. Ada satu kitab yang dikarang oleh ulama kita, Fadilat Sedekah. Kalau tuan-tuan baca tu Masya Allah, sangat-sangat hebat. Ya, tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang berkaitan dengan makanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Kemudian bab yang menceritakan tentang minuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. An Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana ahabbu asy-syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul barid. Itu dia. Ini bab yang nak cerita tentang minuman yang Rasulullah suka. Ya. Dia kata apa? Daripada Ma'mar, daripada Az-Zuhri, daripada Urwah, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, minuman yang paling disukai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman manis yang sejuk. Sejuk ni tuan-tuan bukan makna letak ais ya. Ya. Sejuk ni maknanya sebelum tu panas kemudian disejukkan. Itu maknanya. Disejukkan dengan makna kita biarkan supaya dia tak panas. Itu maknanya. Bukan makna Nabi SAW minum ais ya. Jangan silap. Bukan letak ketul ais ke, bukan. Okey. Jadi itu maknanya Nabi SAW suka minuman manis yang sejuk. Jadi kata Imam Bajuri, Imam Bajuri ni satu orang imam yang besar, yang hebat, yang alim, yang dikenal tulisan-tulisannya yang sangat banyak. Antaranya Hasyiah Bajuri dalam fiqh, antaranya Hasyiah Bajuri dalam tauhid dan sebagainya. Ya, Imam Bajuri ni sangat-sangat kita kata alim lah. Ya, sangat-sangat alim dan juga adalah seorang ulama yang besar yang menulis banyak kitab. Kata Imam Bajuri apa dia? Dia kata maksud manis sejuk di sini ni ialah air mineral. Maksud manis sejuk di sini ni adalah air mineral. Dalam bahasa Arab apa namanya tabi'iyah, iaitu air semula jadi, air mineral. Air mineral ni di sini. Atau air yang dimasukkan kurma. Atau air yang dimasukkan kurma ataupun kismis. Itu dia. Air yang dimasukkan kurma ataupun kismis ataupun madu pun boleh. Ada kata Al-Imam Bajuri. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, air masuk kurma tu orang panggil air nabis lah. Ya, air nabis. Air nabis ni dia famous di negara Arab. Ya, kalau di tanah Melayu kita ni saya tak tahulah. Ya, ada ke orang buat air letak kurma ke? Tak ada kan? Ya, tuan-tuan boleh cuba. Ya, dia detox. Dan dia apa namanya tenaga kuat. Ya, kita punya tenaga kuat. Dan itu selalu dibuat oleh orang Arab di sana. Ya. Tambahan pula kalau waktu Ramadan sebulan tu kalau di Madinah memang dia akan jual air nabis. Ya, sebulan dia akan jual air nabis. Tu dia. Maknanya air nabis tu kalau tuan-tuan biasa tengok di negara Arab, okey, di Madinah lah, ni saya di Madinah lah, di Mesir saya tak tahu. Okey, di Madinah, okey, maka memang di hari-hari bulan-bulan biasa selain bulan Ramadan memang tak ada orang jual air di tepi jalan. Tapi kalau waktu Ramadan memang akan ada orang jual air di tepi jalan. Dia panggil subia, tak silap saya, subia. Ya. Di situ ada juga mereka jual air nabis, ada juga mereka jual asir, iaitu air jus. Jus. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air nabis ni macam mana nak buat? Ya, air nabis ni kurma tu tuan-tuan, kita letak dalam air mineral lah, air mineral atau air masak. Letak dalam air, kemudian letak dalam peti ais. Biar semalaman. Ataupun letak kurma. Okey, letak kurma, kemudian apa nama nak minum nanti bilas dengan madu sikit ke? Sedap. Ya. Itu untuk menyejukkan badan. Kemudian dia
mengembalikan tenaga, dan juga dia juga boleh detox. Detox ni maknanya keluarkan toksin badan. Ya. Ini biasa dibuat kalau di negara Arab sana lah. Kalau di sini cuba tuan-tuan try buat, boleh lah, tak ada masalah. Sebab nak dapat stok kurma ni lagi dekat dengan Ramadan, lagi banyak kan kurma sekarang ni. Kan? Tu dia, ramai macam-macam orang jual. Tapi ini pengalaman di Madinah sana dulu. Ini saya kongsi pada tuan-tuan lah. Ini atas pengalaman saya. Ya. Bukan saya kata wajib, tapi ini pengalaman. Apa dia? Kalau kurma ajwa yang dipanggil sebagai ajwa aliyah, ataupun ajwa yang asli ditanam di bumi Madinah, tuan-tuan nak detect dia macam mana? Ya, biasa orang tengok dia lebih kurang besar ni, warna hitam, berkilat. Kalau tuan-tuan nak tahu dia punya keaslian dia di biji dia tu ada tulis Allah ataupun Muhammad. Ini pengalaman saya di sana, guru saya lah beritahu. Di Madinah sana tu, guru saya di Madinah beritahu. Masa tu berada di ladang dia. Jadi dia kata, kau nak tahu tak apa tanda kurma ajwa ni yang betul-betul di Madinah? Maka saya kata, Syah Habib, apa dia Habib? Maka dia pun kata, tanda dia adalah adanya kalimah Allah ataupun Muhammad di biji kurma. Jadi saya pun makan. Bila makan saya tengok memang ada. Jadi setiap kali saya makan memang ada. Ini pengalaman saya sendirilah. Bukan saya kata, kalau tuan-tuan beli kurma tiba-tiba tak ada kalimah Allah, tuan-tuan kata ini penipu punya ni. Bukan ya. Itu bukan, saya kata bukan satu kewajipan. Bukan kewajipan mesti ada kalimah tu. Tapi ini pengalaman saya sendiri. Dan bukan saya seorang Bukan saya seorang. Kawan-kawan saya yang di sana pun setelah diberitahu oleh guru kami, maka mereka pun makan sama juga. Sampai kan kami pun risau nak buang ke tidak ni dalam tong sampah ni kan. Ya. Tapi tak apalah, tak ada masalah. Cuma nak tahu dia punya keaslian dia. Keaslian dia. Ya. Ini tak ada orang kata syirik ke apa, tidak ada. Bukan. Ini bukan, tak ada kaitan ni. Ya. Ini memang tanda keaslian dia bumi Madinah. Jadi itu kalau yang betul-betul di ladang lah. Di ladang bumi Madinah. Sebab kadang-kadang ada kurma yang dibawa daripada negara lain masuk ke situ. Itu kita tak tahulah. Ya, jadi kalau bukanlah satu kewajipan, bukanlah satu kemestian mesti ada kalimah tu. Ya, kalau dia kata kurma ajwa sekalipun, insya-Allah barakah. Ya, kalau kata kurma ajwa sekalipun, insya-Allah barakah. Tetapi yang mudah-mudahan barakahnya itu yang ditanam di bumi Madinatul Munawwarah sendiri. Ditanam di bumi yang didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, cara dia kurma tu letak dalam air ataupun kismis dan sebagainya, letak dalam peti ais. Jangan letak bahagian freezer. Nanti jadi sejuk habis semua pula, ya. Keras habis semua pula. Letak bahagian bawah. Okey. Ya. Tak perlu blender. Kurma tu potong je. Kurma tu potong, kemudian masuk dalam air. Dan Allah SWT Muhammad, jangan kita lebih daripada sehari semalam. Jangan lebih daripada sehari semalam. Ditakuti kalau dia lebih, kemudian dia jadi berbuih, takut nanti jadi tua pula lah. Ya. Janganlah, ya. Nanti minum nanti pening pula. Bukan tambah tenaga, jadi pening. Tu dia. Ini kaedah dapat mana ni? Kaedah daripada Ustaz Wanaki di Taman Seri Pulai, kacau saya. Darul Taqwa kan. Tu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu caranya yang dibuat oleh baginda Nabi SAW, dan juga memang dah menjadi satu budaya Arab di negara Arab sana. Okey. Kemudian dia kata dalam hadis yang berikutnya, ni hadis ni panjang ya. Hadis ni panjang. Dia kata an Umar huwa bin Abi Harmalah an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminih wa Khalidun an shimalih faqala li asy-syarbatu lak fa in syi'ta atharta biha Khalidan
Faqultu ma kuntu li'uthira ala su'rika ahada. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khaira min, wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa shay'un yujzi'u makan at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Qala Abu Isa, hakadha rawa Sufyan bin Uyainah hadha al-hadith an Ma'mar an az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa rawahu Abdullah bin al-Mubarak wa Abd al-Razzaq wa ghair wahidin an Ma'mar an az-Zuhri an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mursala, wa lam yadhkuru fi an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa hakadha rawa Yunus wa ghair wahidin an az-Zuhri an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mursala. Ini cerita tentang sanad lah ya. Qala Abu Isa wa Maimunah bintul Haris radhiyallahu ta'ala anha zaujun nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya khalah Khalid bin al-Walid wa khalah Ibn Abbas wa khalah Yazid bin al-Asam radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ikhtalafa an-nas fi riwayah hadha al-hadith an Ali bin Zaid bin Jud'an, farawa ba'dhum an Ali bin Zaid an Umar bin Abi Harmalah, wa rawa Syu'bah an Ali bin Zaid faqala an Amr bin Harmalah, wa sahih an Umar bin Abi Harmalah. Itu dia. Ya. Dia kata di sini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Aku masuk ke rumah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu ke rumah Sayyidatina Maimunah. Aku masuk ke rumah bersama baginda Rasulullah SAW. Aku dan Sayyidina Khalid bin Walid ke rumah Sayyidatina Maimunah. Maknanya aku ni Ibn Abbas dan juga Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Khalid bin Walid, dia masuk sekali ke rumah Sayyidatina Maimunah. Itu. Ya. Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid ni tuan-tuan, Sayyidina Ibn Abbas ni dia masuk Islam dulu daripada Khalid ya. Ini cerita panjang lah ni, tak apalah. Okey. Jadi dia kata Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Maimunah ni siapa? Sayyidatina Maimunah ni dia adalah ibu saudara ataupun mak saudara kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha mendatangkan kepada kami segelas air susu. Jadi Ibn Abbas, Rasulullah, Khalid Walid masuk rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha dihidangkan apa? Segelas susu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Kedudukan aku yakni Ibn Abbas di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Khalid di sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu dia. Ya. Nabi SAW tengah, Sayyidina Abbas kanan, Sayyidina Khalid kiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, minuman ini untuk kamu. Jika kamu inginkan, berikan baki minumanmu untuk Sayyidina Khalid. Nabi SAW duduk tengah, Sayyidina Abbas kanan, Sayyidina Khalid kiri. Maka Nabi SAW dia bagi kepada Sayyidina Abbas dulu. Kemudian Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Abbas, wahai Abbas, ini untuk kamu. Sebab apa? Nabi bagi belah kanan dahulu. Nabi mendahulukan yang kanan. Itu dia. Nabi mendahulukan yumna alal yusra. Nabi mendahulukan kanan daripada kiri. Maka Nabi bagi dulu kepada Ibn Abbas. Maka Nabi kata kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kalau kamu nak bagi kepada Sayyidina Khalid baki dia, maka bagilah. Gitu. Okey. Maka aku berkata, ini Ibn Abbas berkata, aku akan minum sampai habis. Itu dia. Ya. Dia kata aku akan minum sampai habis. Tidak akan meninggalkan sedikit pun baki minumanmu. Ini minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sesiapa pun. Itu dia.
Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang Allah berikan kepadanya makan sesuatu makanan, hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fi. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abbas ni dia kata, aku tak akan bagi pada Sayyidina Khalid Walid ni. Dia kata, apa yang Nabi SAW dah minum tadi tu, aku nak minum sampai habis. Tu dia. Nak ambil berkat tu sampai habis. Tu dia. Ya, dia tak nak bagi kepada siapa? Kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Tapi bukanlah ini bermakna mereka ini dikatakan sebagai keras hati dan sebagainya. Tidak, ya, bukan. Salah tu. Ya, Ibn Abbas ni dia ambil tu kerana dia tahu berkahnya baginda Nabi SAW, dan dia berhak untuk bagi kepada sesiapa, dan dia berhak juga untuk tak beri kepada sesiapa, kerana minuman itu telah diberi kepada dia. Maka para sahabat mereka fahamlah kalau dia nak akan baki minuman Nabi SAW tu, maka mereka pun faham, ya, bahawasanya dia ni nak tabaruk sungguh-sungguh dengan baginda Nabi SAW. Tabaruk ni maknanya ambil berkat, ya, dia ni nak ambil berkat tu dengan baginda Nabi SAW. Tu dia. Jadi Nabi sebelum tu Nabi tanya dulu kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kalau kamu nak bagi kepada Khalid, maka berilah. Di situ tu nak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW nak melembutkan hati Sayyidina Khalid Al-Walid. Sebab masa peristiwa ni Sayyidina Khalid Al-Walid baru masuk Islam. Ya, dia baru saja masuk Islam, baru lagi. Sebab masa awal-awal dulu peperangan Uhud, dia bukan Islam lagi. Ya, Sayyidina Khalid Al-Walid ni dia adalah komando tentera, ataupun kita kata ketua tentera bagi golongan kufar di dalam peperangan Uhud. Sayyidina Khalid Al-Walid ni yang dikatakan kuda dia tu dalam masa lebih kurang tak silap saya 8 minit ke 9 minit. Kalau baca dalam kitab Ma'alim Madinah, tarikh ataupun sejarah Madinah, kota Madinah ni tuan-tuan, ada banyaklah kitab tarikh Madinah ni. Ya, ada dikarang oleh Syekh Ar-Rukmani, dikarang oleh Syekh siapa lagi? Saya tak ingat nama, ramai. Okey. Jadi Sayyidina Khalid Al-Walid ni di dalam perang Uhud tu, dia naik dia punya kuda dia, dalam lebih kurang 8 minit dia boleh pusing bukit Uhud, yang panjang bukit Uhud ni 9 km. Ya, jarak dia. Itu tak tahulah kita masya-Allah. Ya, macam mana dia punya kehebatan Sayyidina Khalid Al-Walid ni. Itu masa sebelum Islam. Ya, masa sebelum Islam. Ini tak tahu naik jet ke apa, wallahu alam lah, naik kuda jet ke apa. Ya. Tu dia. Jadi masa tu dia baru masuk Islam. Jadi Nabi SAW pun tanya kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas kata, aku nak minum semua, dia kata. Baki ni aku nak minum semua. Begitu. Kemudian Nabi SAW beritahu, siapa yang Allah berikan kepadanya makan sesuatu makanan, hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami pada makanan ini dan berikanlah kepada kami makanan yang lebih baik dari ini. Macam kita ini baca apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bolehlah dapat yang depan pun jadilah. Kan? Allahumma barik lana fi itu samalah macam kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu dia. Jadi mudah-mudahan menepati kepada, kita kata mengikut kepada sunnahnya baginda Nabi SAW juga. Selain kita baca bismillah sebelum daripada makan. Bahkan kalau kita baca doa makan yang sekarang kita selalu baca, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, itu lebih umum. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah pada kami, fi ma razaqtana, pada apa yang engkau telah rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Itu lebih umum. Maknanya apa-apa yang Allah rezekikan. Hatta kalau kita diberikan contohnya gaji ke, ataupun diberikan harta ke, ataupun diberikan anak ke, kita baca doa makan pun boleh. Yang kita selalu baca sekarang ni lah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, dapat baby kan. Dapat cucu. Orang tengok ni nak makan anak ke apa ni. Ya, payah jugalah kan. Sebab orang kita faham itu doa makan. Tapi kalau kita faham betul maksud dia lebih umum. Dia lebih umum. Tapi yang ni lebih khusus. Diajarkan oleh baginda Nabi SAW, Allahumma barik lana fi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, wahai Tuhan kami. Allahumma tu, ya Allah, wahai Tuhan kami lah.
Allahumma tu dengan makna ya Allah. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini, makanan susu ni, dan berikanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada ini. Tu dia. Dan sesiapa yang Allah berikan minuman susu kepadanya, maka hendaklah dia membaca. Ini lebih khusus. Tadi yang kita baca Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar itu umum. Apa-apa sahaja boleh. Kan? Yang kedua yang kita baca tadi itu untuk makanan yang umum juga. Apa-apa jenis makanan. Yang ni lagi khusus daripada yang tadi, iaitu apa? Nabi SAW beritahu, kalau dapat susu, baca doa ni. Allahumma barik lana fi wa zidna minhu. Tu dia. Jadi banyaklah ya kalau tuan-tuan dapat susu, baca ni. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkatilah kami pada minuman ini dan tambahkanlah kepada kami minuman seperti ini. Ya. Jadi yang selalunya mukjizat baginda Nabi SAW dengan doa ni yang susu yang diminum oleh sahabat baginda Nabi SAW itu sehingga tidak berkurang. Ini salah satu daripada doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Itu antara mukjizah baginda Nabi SAW. Kemudian Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu pun yang boleh menyamai kedudukan makanan dan minuman selain susu. Apa maknanya ni? Ya, Nabi SAW kata, tidak ada yang boleh menyamai kedudukan makanan dan minuman selain susu. Maknanya apa? Susu ni dia menempati tempat makanan dan minuman. Ya, dialah makanan dan dialah minuman. Itu susu. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu kalau tuan-tuan biasa berpuasa di negara Arab lah biasanya lah. Kalau di Malaysia ni kita tak ada dah, sebab bazar Ramadan tu saja macam-macam kan, murtabaknya lah apa semua. Kalau di sana biasa kalau minum air zam-zam ataupun susu ataupun kurma dah kenyang lah sebenarnya. Kebiasaannya kalau orang Arab di sana mereka banyakkan minum susu sahaja. Ya, minum susu saja, susu segar lah ya. Susu segar lah. Sekarang ni saya tak tahulah kalau di Malaysia kita ni kita susu kambing dan sebagainya. Okey. Sekarang ni macam-macam lagi kan produk-produk farm fresh lah apa semua kan, ikutlah apa-apa pun. Tapi susu ni dia menempati tempat makanan dan minuman. Sebenarnya perbahasan ni panjang. Yang berkaitan dengan susu menempati tempat makanan dan minuman ni, dia dipanggil dengan, kalau kita istilahkan, dia dipanggil dengan apa? Susu ni dia boleh jadi satu tahap, iaitu dia boleh jadi zubdah. Ya? Zubdah ni apa? Dia macam yogurt. Ya? Yogurt tu tuan-tuan, kalau di negara Arab itu dibuat sebagai makanan, ya, dan sebenarnya dia boleh memberikan tenaga yang banyak kepada badan. Itu dia. Ya, selalunya kalau susu tu mereka akan perah, mereka akan tinggalkan lama, akhirnya jadi yogurt. Sebenarnya itu kita kata bahawa susu ni dia boleh menjadi makanan, iaitu yogurt tu juga, dan juga dia boleh menjadi minuman. Itu dia. Ya. Dalam bab zubdah ni panjang juga perbahasan dia lah, bab yogurt ni, tapi tak apalah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan Nabi SAW, dia mengajarkan kita antaranya kalau ada orang di kanan kita dan kiri, mana yang nak didahulukan, itu maknanya. Okay. Dan Nabi SAW beritahu pada kita berkaitan dengan doa yang sebaik kita baca. Boleh juga kita nak baca yang ni, ataupun nak baca yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana pun silakan. Ya, maksudnya pun insya-Allah baik. Ya, maksudnya adalah baik. Ya. Doa lah, doa apa-apa pun, kita nak doa apa pun tak apa, tak ada masalah pun. Ya, nak doa apa-apa saja, Allah berkatilah kami dengan makanan ini, dan tambahkanlah lagi makanan ini. Mungkin esok chicken chop pula tambah, contoh macam itulah. Ya. Kan? Kalau diberikan hidangan kepada kita ke, kita pergi ke rumah orang, kita doa macam tu pun boleh, tak ada masalah pun. Begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata apa sini? Berkata Abu Isa Imam Tirmizi bertujuh riwayat Sufyan bin Uyainah, hadis ini daripada Ma'mar. Ini cerita tentang hadis lah, riwayat.
Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dan Abdul Razak dan perawi lain daripada Ma'mar bin daripada Az-Zuhri daripada baginda Nabi SAW secara mursal, dan mereka tidak menyebutkan daripada Urwah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan begitu juga riwayat Yunus dan perawi lain daripada Az-Zuhri daripada baginda Nabi SAW secara mursal. Itu dia. Sampailah habis ni, dan daripada Umar bin Abi Harmalah, wallahu taala a'la wa a'lam. Itu dia. InsyaAllah kita akan masuk kepada babu maja'a fi syurbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu cara minum Rasulullah. Tadi minuman yang Rasulullah suka. Ini cara minuman, cara Nabi SAW minum. Itu dia. Dia beza ya, syurbi itu dia beza, dia punya dari segi bahasa Arab dah lah, tapi tak apa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Ya. 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 Macam mana soalan barang-barang Nabi SAW dihapuskan kemudian? Ya, ya, ya. Ya. Keberkatan dia. Baik. Jadi soalan dia, tempat-tempat ataupun barang-barang ataupun kita kata athar-athar kisah-kisah Rasulullah SAW dan sahabat dihapuskan di sana di bumi Mekah Madinah, adakah boleh mengurangkan keberkatan di tempat tersebut? Dia tidak ya. Dia tempat tersebut memang kita kata barakah dah. Memang barakah ya. Kalau kita baca dalam Quran sendiri pun Allah SWT ceritakan ya, berkaitan dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, barakna haulahu tu dengan makna sekalian tempat yang Nabi SAW pergi itu semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran sendiri kata mubarakah, banyaklah ayat yang menceritakan tentang Mekah Madinah itu barakah. Tempatnya itu saja dah berkah. Itu yang pertama. Yang keduanya, apa-apa yang ada kaitan dengan Nabi SAW itu juga berkah ya. Kita akan sampai kepada beberapa bab lagi dalam hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana Al-Imam At-Tirmidzi dia sendiri menceritakan bagaimana Sayyidatina Aisyah, bagaimana Sayyidatina Ummu Sulaim dan sebagainya, mereka mengambil keberkatan baginda Nabi SAW daripada tempat minumnya Nabi. Macam mana kita baca tadi? Ibn Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana dia ambil minuman susu Rasulullah SAW itu, dia tak mau bagi siapa-siapa dah. Dia nak berkah tu pada dia je. Begitu. Dan ada lagi cerita-ceritanya bagaimana sahabiah Rasulullah SAW, yang mana dia ambil tempat Nabi SAW minum di satu kirbah. Kirbah ni maknanya dia macam satu, kita kata, kulit kambing. Dia ada cara nak siap kulit kambing tu bagi dia kirbah. Kirbah ni tuan-tuan, maknanya kulit kambing yang mana kambing tu di sebelah, ya, kulit kambing yang mana kambing tu di sebelah, kemudian dicuci-cuci dalam dia, disiap-siap kulit dia tu, kemudian dicuci-cuci dalam dia tu semua. Okey, maknanya dengan cara inilah kan, dicuci bagi elok semua. Kemudian dijahit di kawasan kaki dia yang 4 tu. Dijahit di kawasan kaki dia yang 4, kemudian dijahit di kawasan tengkuk dia, leher dia. Okey. Jadi semua dijahit. Okey, air dimasukkan ke dalam tu, ke dalam kantung kulit kambing tu. Itu biasa di Arab. Kalau sekarang ni orang tak guna dah lah. Ya, orang ada water cooler ke apa semua itu je lah kan. Kalau dulu biasa. Kalau dulu. Dan biasanya kalau sekarang ni di Mauritania, tak silap saya, di Mauritania di belah dan juga di belah Maghrib sana masih lagi diamalkan kirbah ni. Tapi di Mesir yang saya tahu belah-belah pedalaman lah. Ya. Jadi bila Nabi SAW minum daripada kirbah, Nabi SAW minum daripada kirbah tu pula tempat minum dia adalah salah satu daripada kaki yang 4 ni. Ya. Dia akan buat macam boleh dibuka lah. Ya, jahitan tu boleh dibuka dan dia akan minum. Jadi bila Nabi SAW minum, sahabiah Nabi SAW dan sebagainya, mereka akan potong tempat minum tu terus. Ya? Mereka akan potong terus dan mereka akan simpan buat tabarrukan, mengambil keberkatan. Ya? Ini kalau ada golongan-golongan yang kita kata mudah mensyirikkan orang di zaman sekarang ni, ditakuti sahabat-sahabat Nabi pun dia syirikkan, itu masalah tu tuan ya. Itu dia. Ya, sahabat-sahabat Nabi pun disyirikkan habis nanti. Ya. Dia ambil berkat ni maknanya kita memahami bahawa yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Taala. Itu kita kena faham.
Asas kita yang beri manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat juga faham macam tu. Kemudian kalaulah benda tu ada keberkatan dengan Nabi, ada kaitannya dengan Nabi SAW, maka benda tu pasti barakah. Kalau tak adalah hadis-hadis, sampaikan hadis sahih sendiri meriwayatkan, bahkan dalam kitab ni nanti tentu akan jumpa, bahkan Sayyidatina Aisyah sendiri pun dia mengumpulkan peluh Nabi SAW. Bahkan diceritakan para sahabat mereka berebut-rebut mengambil wuduk Rasulullah SAW. Apakah barang Rasulullah SAW itu yang mana mereka kata hujahkan bahawasanya berkah itu hanya ketika Rasulullah hidup? Bila Rasulullah wafat, tak berkah. Apakah barang-barang Rasulullah SAW itu yang mereka simpan itu sekarang ni dah tak berkat? Ya? Maknanya keberkatan Rasulullah ni ada had dia lah. Ke macam mana? Itu dia. Keberkatan Rasulullah ni ada had dia, sekejap dia. Sedangkan kita tahu setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat Nabi sehingga mereka ini mengamanahkan supaya, nanti kita cerita banyak lah kan, mengamanahkan supaya rambut baginda Nabi yang disimpan dimakamkan sekali. Kalau benda tu tak ada apa-apa faedah pun, ya, kalau benda tu tak ada kita kata kebaikan apa pun, untuk apa dia nak buat? Untuk apa sahabat Nabi meletakkan rambut Nabi SAW di topi perang dia? Sehingga mengatakan tidak pernah aku berperang melainkan aku menang dengan disebabkan aku dengan keberkatan aku meletakkan rambut baginda Rasulullah di topi perang. Itu panjanglah, nanti kita cerita juga. Semua nama sahabat ni semua ada. Ya, ni saya cerita secara umum sahaja. Ya, kalau cerita semua nanti tak ada modal pun nak cerita nanti kan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila dia runtuhkan rumah Rasulullah ke, dia runtuhkan rumah Rasulullah adalah dia runtuhkan apa? Antaranya dia runtuhkan tempat Rasulullah SAW bersujud lama. Di mana? Di bumi Madinah contohnya, di masjid yang dipanggil dengan nama Masjid Abi Dzar Al-Ghifari sekarang ni. Di Syari' Abi Dzar Al-Ghifari di belakang Masjid Nabawi. Saya tahulah tu. Itu tempat yang laluan untuk saya pergi ke Masjid Nabawi dulu. Ya. Dan juga ada yang dia robohkan juga masjid yang Nabi SAW doa 3 perkara. Nabi minta kepada Allah SWT agar umatnya ini agar tidak dikenakan banjir besar di Madinah, agar tak macam-macam lah. Itu semua yang kita dengar pun akan dirobohkan juga contohnya. Antara lain yang nak dirobohkan adalah di mana? Di belah kanan Masjid Nabawi. Apa dia? Iaitu Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ni tempat Nabi SAW, tempat para sahabat mereka bermesyuarat setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk mengangkat seorang khalifah. Dan banyak sebenarnya tempat-tempat yang mereka telah robohkan, dan mereka juga telah tutup. Antaranya tempat mana? Antaranya di rumah Allahumma salli Muhammad, rumah Sayyidina Kalthum bin Hidim. Tempat Nabi SAW sampai duduk menetap di situ ketika mana hijrah daripada bumi Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi buka Masjid Quba. Sebelum Nabi asaskan Masjid Quba. Kan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Al-Quran beritahu tu. Di situ juga telah ditutup oleh kerajaan mereka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bumi Madinah, bumi berkah dia tetap bumi Madinah, bumi Mekah dia tetap berkah. Walaupun mereka merobohkan dan sebagainya, itu adalah berkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila nak sebut tentang bumi itu sendiri, maka bumi Madinah dan Mekah itu dia tetap berkah walaupun dihapuskan seluruh kesan-kesan, athar-athar, bangunan-bangunan Nabi SAW, para sahabat sekalipun, atas satu alasan yang kita kata alasan yang agak tak boleh nak dipikir pada akal, iaitu apa? Ditakuti orang akan buat syirik. Ya. Ditakuti orang akan buat syirik. Sedangkan itu kita kata tu. Ya, itu kita kata tu. Benda yang kita kata para sahabat dan selainnya buat, ditakuti nanti mereka terus menghukum kepada syirik, dan itu yang terjadi pada hari ini. Mengambil keberkatan, syirik. Tawassul dengan Nabi, syirik.
Berdoa di makam orang yang soleh, syirik. Na'udzubillah ya. Bila kita pergi berdoa menziarah ke makam orang soleh, dia kata kita tawaf pula. Tak pernah lagi dalam ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah kita tawaf makam orang soleh, tak pernah pun. Ya? Sehingga mereka menuduh ulama-ulama di Hadramaut setiap tahun akan bertawaf di Zambal, iaitu perkuburan para sahabat yang ramai di situ. Kawan saya tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak kata kawan saya yang Hadramaut ni, saya rasa mungkin puluhan orang kawan saya yang Hadramaut. Ya, bahkan tak pernah langsung pun mereka kalau datang ke Madinah dan sebagainya, bahkan mereka yang pergi ke sana pun tak pernah langsung pergi bertawaf di masjid, di makam-makam perkuburan. Melainkan mereka pergi ke situ, mereka berdoa untuk para wali Allah, dan mereka minta kepada wali Allah, wahai wali-wali, wahai para ulama, doakan kami ini dengan makna doalah kepada Allah supaya kami diberikan rezeki. Itu maknanya. Bukan kita kata kepada wali, wahai wali, bagikan aku rezeki. Tak pernah dalam Ahlussunnah Jamaah kita kata macam tu. Ini satu fitnah yang dibuat oleh mereka. Ya? Mereka kata kita pergi ke kuburan, wahai kubur, tolonglah aku. Madad yang kita baca, madad itu al-madad kan, biasa kita baca madad tu kan. Madad tu dengan makna kita minta supaya wali ataupun ulama ini doa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan hajat kita. Sebab kita tahu mereka ini golongan yang hidup di alam mereka. Ya, nak cerita pasal hadis tentang mereka mendengar tapak kaki orang yang datang pun panjanglah juga. Ya. Itu dia. Ya. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke makam Syekh Ahmad Said, datang dengan penuh adab. Wahai Syekh, Assalamualaikum, wahai Syekh, saya sekian. Wahai Syekh, doakanlah kepada Allah. Tak ada masalah pun. Bukan kita minta kepada Syekh Ahmad Said atau kita minta kepada Syekh almarhum Syekh Murtada, wahai Syekh Murtada, perkenankanlah hajatku. Tak pernah ada dalam Ahlussunnah Jamaah kita kata macam tu. Ini fitnah yang dibuat oleh golongan-golongan ni. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati-hatilah dengan fitnah. Ya, ditakuti kita mudah mensyirikkan orang. Kalau syirik ni maknanya apa? Syirik ni balasan dia adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Ya, maknanya dia akan kekal dalam neraka Allah Taala. Kalau kita menghukum orang kekal dalam neraka Allah Taala, sedangkan itu adalah fitnah, maka nanti di hari akhirat sana. Ya, ini mudah saja kita kata, oh ini syirik, ini bid'ah, ini syirik, ini haram, ini kufur, ini kafir dan sebagainya. Ini neraka. Mudah sangat hari ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutuplah ya. Tutup soalan kita. Tawassul ya. Boleh. Ya. Tawassul. Cerita panjang lah. Tawassul ni dia perbahasan dia panjang lah. Dia berkaitan dengan tawassul ni ataupun istighatsah ke ataupun tabarruk ke, semua tu adalah diharuskan oleh para ulama kita. Ya, dia adalah dalam bab fiqh ya. Kalau tuan-tuan baca panjanglah dalam kitab-kitab fiqh ulama kita. Ya, hukum tawassul diharuskan. Tidak ada masalah pun. Ya, hukum tawassul ini diharuskan. Itu adalah masalah khilaf fiqhiyah, khilaf fiqh. Ya, bukan masalah tauhid dan sebagainya, bukan. Itu adalah masalah khilaf fiqh. Itu sahaja. Contoh macam kita kata baca Quran sampai kepada si mati, itu khilaf fiqh sahaja. Ada ulama kata tak sampai, ada ulama kata sampai. Tak pernah ada ulama kata siapa yang baca ni bid'ah, tak pernah ada. Ya. Sebab tu kalau kita baca kadang-kadang kita baca dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i kita, bila sebut bid'ah tu kena faham. Takrifan dalam kaedah mazhab fiqh kita ni, bid'ah ni terbahagi pada dua. Sama ada mahmudah ataupun sayyi'ah ataupun mahmudah ataupun hasanah. Jadi kadang-kadang kalau kita baca bid'ah tu, maka bid'ah tu kena faham apa dia. Ada bid'ah dinamakan dengan nama bid'ah munkarah dalam mazhab Syafi'i kita. Ya. Ada bid'ah dinamakan dengan nama bid'ah mahmudah. Ada bid'ah dinamakan dengan nama bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang dengan makna khilafus sunnah, iaitu tidak menepati sunnah, tetapi bukanlah bid'ah yang menyebabkan orang tu masuk neraka. Ada. Jadi kefahaman berkaitan dengan istilah bid'ah ni bukan dengan kita faham bila sebut bid'ah nerakalah orang tu. Itu dia. Tapi itu telah dimudahkan oleh setengah orang
Seolah-olah apabila kita buat satu-satu perkara, dia terus kata ini bid'ah dengan makna masuk neraka. Itu masalah dia. Ya? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.